Pertanyaan berkaitan wawasan kemakmuran bersama secara bersekali dengan 3 soalan yang diutarakan oleh ahli-ahli yang berhormat yang berikut. Yang berhormat Pasir Gudang akan dijawab pada 7 Oktober. Yang berhormat Masjid Tanah akan dijawab pada 16 Oktober dan yang berhormat Batang Lupar akan dijawab pada 7 November. Tuan Yang di-Pertua, kesemua soalan-soalan ini akan dijawab bersekali pada hari ini. Kerajaan menyedari perbezaan jurang pendapatan yang ketara di antara golongan yang kaya dengan yang miskin boleh mencetuskan keadaan yang tidak harmoni di dalam negara ini. Ia akan bertambah buruk lagi sekiranya perbezaan ini terkait dengan kaum yang berlainan. Masalah ini telah membelenggu negara sejak merdeka lagi. Sehubungan itu, pada tahun 1970-an, kerajaan telah melancarkan program pembangunan 20 tahun yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru. Objektif utama Dasar Ekonomi Baru ialah mewujudkan perpaduan nasional melalui penyusunan semula masyarakat dan pembasmian kemiskinan. Segala program pembangunan negara dan dasar kerajaan yang diperkenalkan ketika itu dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai objektif tersebut. Selepas 20 tahun pelaksanaan DEB, saya telah mengumumkan Wawasan 2020 yang mengandungi satu pemikiran dan rangka kerja mengenai matlamat Malaysia menjadi sebuah negara maju mengikut acuan sendiri pada tahun 2020. Malangnya, walaupun kita bekerja keras siang dan malam, saya tidak fikir kita boleh mencapainya pada tahun 2020. Kegagalan ini berpunca daripada pelaksanaan dasar yang tidak sesuai dengan matlamat asal Wawasan 2020 oleh kerajaan Perdana Menteri ke-5 dan ke-6. Namun begitu, tidak dinafikan terdapat sedikit pencapaian dalam bidang-bidang tertentu. Contohnya, bilangan profesional kini lebih ramai berbanding dahulu dan pendapatan isi rumah secara perbandingan juga telah meningkat. Tuan Yang di-Pertua, walaupun ekonomi negara berkembang dalam tempo berkenaan, pengagihannya tidak seimbang di setiap peringkat kumpulan pendapatan, etnik, wilayah dan rantaian bekalan. Ini diburukkan lagi dengan pentadbiran kerajaan terdahulu yang dicengkam oleh masalah ketirisan, penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Justru untuk mengatasi kepincangan ini, Wawasan Kemakmuran Bersama telah diperkenalkan. Kerajaan ini tidak lagi melihat pembangunan mengikut ukuran pertumbuhan ekonomi atau keluaran dalam negara kasar KDNK semata-mata. Kita melihat pembangunan dari aspek peningkatan kuasa beli rakyat, dan pembangunan perlu dinikmati oleh semua rakyat ataupun shared prosperity, kemakmuran bersama. Ini bermakna tidak wujud jurang pendapatan yang terlalu lebar antara miskin dengan kaya, antara kaum dengan kaum dan suku kaum,
dan antara wilayah luar bandar dengan bandar. Tidak harus ada golongan yang merasakan mereka terpinggir dan dari arus perdana pembangunan. Tuan Yang di-Pertua, realitinya setelah hampir 50 tahun pelaksanaan DEB dan Wawasan 2020, masalah ketidakseimbangan pendapatan dan kekayaan antara Bumiputera dengan bukan Bumiputera masih wujud. Ini boleh menyebabkan kegelisahan dan ketegangan kaum sekaligus merencatkan pertumbuhan ekonomi negara dan aspirasi perpaduan nasional. Oleh itu, usaha bagi mengatasi masalah ini perlu diteruskan dengan pendekatan baru. Kalau dahulu kerajaan memberi fokus kepada peningkatan bilangan peluang berdasarkan prinsip kesamaan peluang, equality of opportunities untuk Bumiputera, terutamanya dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Kini aspek keberhasilan pencapaian berdasarkan prinsip kesamaan keberhasilan ataupun equitability of outcome kepada Bumiputera turut diberi penekanan dalam wawasan kemakmuran bersama. Peluang akan diberikan kepada Bumiputera yang membukti kelayakan dan kemampuan mereka. Bagi yang masih belum layak dan mampu pula, bantuan, latihan serta sokongan sewajarnya akan diberikan bagi meningkatkan peluang kejayaan mereka. Melalui pendekatan ini, kerajaan berhasrat melahirkan generasi Bumiputera baru yang berpegang teguh kepada nilai moral integriti, bersikap rajin, berusaha dan bermaruah, dan juga bersemangat kental nasionalis yang ingin menyelamatkan negara dan tidak bergantung kepada orang asing. Mereka juga akan anggap kerja sebagai sesuatu yang mulia. Tuan Yang di-Pertua, wawasan kemakmuran bersama ini tidak seharusnya disempitkan daripada sudut agenda pemerkasaan ekonomi Bumiputera sahaja. Ia sebenarnya merupakan panduan penetapan dasar, strategi dan inisiatif rancangan pembangunan jangka masa pendek, sederhana dan panjang negara. Matlamat akhir segala usaha kerajaan ini adalah untuk memastikan seluruh rakyat Malaysia tanpa mengirakan kaum mencapai taraf hidup wajar ataupun decent standard of living menjelang tahun 2030. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Soalan